orang yang memusuhi Islam, kita tak perlu bersedih kan. Maksudnya kita boleh bergembira pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam rancangan Sembang Santai anjuran Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Nilai. Terima kasih kepada anda semua yang terus memberi sokongan kepada rancangan Sembang Santai ini. Teruskan sokongan anda. Alhamdulillah, kita sepanjang hari ni siri yang ke-6 dah pun, kita menerima pelbagai respon yang positif, cadangan tambah baik daripada anda. Kami sangat hargainya dan kami akan sentiasa tambah baik setiap rancangan kita insya-Allah selepas ni. Bagi anda yang belum subscribe dan tekan butang loceng, subscribe channel YouTube ISMA Nilai dan tekan butang loceng supaya anda terus menerima notifikasi awal video-video kita selepas ini insya-Allah. Hari ini alhamdulillah saya rasa sangat teruja kerana kita menerima tetamu jemputan yang sangat tidak asing lagi di Malaysia ini yang bagi Profesor Dr. Ahmad Surusi bin Azmi. Beliau merupakan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan beliau juga merupakan setiausaha Majlis Ulama ISMA. Apa khabar Dr.? Alhamdulillah. Kita sembang Dr. Kita senyum gelak-gelak sesi hari ini. InsyaAllah malam ni kita ataupun hari ni kita nak berbincang ataupun berbicara, nak sembang-sembang mengenai satu perkara ataupun satu kejadian atau peristiwa yang satu dunia bercakap mengenainya pada hari ni, iaitu mengenai kematian Datuk Elizabeth II. Datuk Elizabeth ni telah pun meninggal pada 8 September yang lepas setelah memegang tampuk pemerintahan 70 tahun. Bayangkan begitu lama, 70 tahun. Kita merdeka pun 97, maknanya sebelum tu lagi dia dah memegang tampuk pemerintahan British ketika itu. Jadi kematian ini kita orang kata mengundang pelbagai reaksi Doktor. Sama ada nak rasa sedih ke, ataupun nak mengucapkan simpati, RIP, rest in peace ke, ataupun ada juga rakyat kata ataupun netizen mengatakan kita duduk macam biasa je lah kan. Kita biasa-biasa lah, kematian orang biasa. Kita pun kenal benda British ni, kita pun baru je semangat Mat Kilau tu masih ada lagi kan. Kita pun belajar mengenai British ni. Bila kita cakap pasal penjajahan British ni, kita tahu mereka ni menyusahkan negara. Mereka membunuh, mereka menjarah hasil mahsul negara kita. Mereka menindas, mengubah jiwa kita, mengubah undang-undang. Doktor kan? Jadi Doktor, soalan pertama ataupun soalan awal tu saya nak tanya kepada Doktor, apa sebenarnya sikap kita sebagai umat Islam ini terhadap kematian orang bukan Islam ni? Adakah kita patut bersedih seperti mana saya cakap awal tadi, ucapkan rest in peace kepada mereka ke, atau bagaimana, ataupun kita hanya macam biasa je? Lagi-lagi terhadap ketua yang memimpin negara sebuah negara yang menjajah negara umat Islam ni. Jadi apa sikap kita sebenarnya sebagai umat Islam Doktor? Silakan. Baik, terima kasih saudara Ridwan. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita ikutkan sebenarnya sesi kita tadi nak santai. Nak santai. Tapi soalan ni panas sebenarnya. Soalan ni sebenarnya soalan panas. Saya pun teringat juga bila Duan tanya tentang bagaimana reaksi kita, bagaimana kita respon atas kematian seorang ratu yang kita kenal pun zaman pemerintahan dia sebenarnya banyak berlaku penjajahan ataupun ada berlaku penjajahan pada zaman pemerintahan beliau, bahkan perang dunia pun berlaku pada zaman beliau. Jadi sebenarnya apa reaksi ataupun respon kita? Yang ni sekadar santai tadilah. Yang santai tadi saya duk teringat ada satu poster orang buat dalam Facebook, dia letak gambar ratu, Queen. Kemudian dia kata, relax aja, aku bukan kenal kau pun. Maknanya, Queen pun bukan kenal kau pun, kata kan. Tapi yang ni nak santai lah. Tapi sekarang ni kita ambil pendirian, bagaimana sikap kita kalau non-Muslim tu sendiri meninggal. Jadi sebenarnya secara umum Dr. Ahmad Sharbasi, ada seorang tokoh juga daripada Mesir, daripada graduan Azhar sendiri, dia beri satu pendirian yang sangat menarik juga pada pandangan saya. Dan sebenarnya para penonton sekalian, pendirian Rasulullah terhadap non-Muslim yang meninggal kita kategorikan kepada dua kategori. Kategori yang pertama, sekiranya non-Muslim tu bukan orang yang melawan Islam. Kalau kita tengok sebagai contoh yang popular dia macam bila Abu Talib meninggal. Kita ambil pandangan yang Abu Talib ni non-Muslim lah. Sebab ada pandangan yang dihuraikan macam Al-Imam Suyuti ataupun ada beberapa pandangan kata Abu Talib bukanlah meninggal dalam keadaan non-Muslim. Ada yang berpandangan sedemikian. Tapi kalau kita ambil pada hadis yang mengatakan sedemikian,
Kita tengok yang pertama, maknanya Rasulullah sendiri memerintahkan ataupun menyuruh Saidina Ali menguruskan jenazah tersebut. Itu yang pertama. Non-Muslim dan dia tidak melawan Islam, dibenarkan. Maknanya kita berbuat baik sahaja, maknanya bersimpati ataupun menyantuni mereka itu sendiri. Yang keduanya, kalau siapa yang pernah kenal Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ni adalah seorang pembesar Quraisy juga, non-Muslim, kufar. Tetapi dia baik dengan Rasulullah, dia baik dengan umat Islam ataupun banyak menyantuni umat Islam yang teraniaya ataupun orang-orang yang dizalimi. Rasulullah ketika mana berlakunya tawanan perang Badar, Rasulullah kata laukana Mut'im hayyan, kalaulah Mut'im tu masih lagi hidup, thumma kallamani fi haula, dan dia meminta aku membebaskan tawanan-tawanan Badar tu, la taraktu lahu, dia kata aku akan bagi dia pada Mut'im bin Adi. Maknanya kalau non-Muslim yang tidak melawan, bahkan mungkin menyukai kebaikan, keadilan semua tu, kita menyantuni mereka seperti biasa. Tetapi tengok sikap Rasulullah pula pada golongan yang melawan Islam. Bagi contoh macam Abu Jahal, bila mana dia dah meninggal begitu, Rasulullah berdiri di bibir ataupun di tempat dia nak dikebumikan tu dan memberi warning kepada orang Islam dan juga dia sendiri. Bukankah aku cakap sebelum ni dah begini, kamu akan hadapi begini dan sebagainya. Maknanya warning kepada umat Islam sendiri. Bukanlah kata tidak, maknanya kalau ikutkan mereka ni adalah asalnya golongan yang sama, maknanya daripada Quraisy, keturunan yang sama. Tetapi Rasulullah warning tidaklah memberikan simpati, tetapi memperingatkan umat Islam bahawa kalau lawan, inilah juga akibatnya. Ada kesan-kesan yang tidak baik, mereka akan ditempatkan di neraka. Sama juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab ni kita pun tahu dia pakcik Rasulullah. Kalau ikutkan dia ada nasab dengan Rasulullah, nanti ada soalan mungkin Elizabeth ni ada nasab ke tak dengan Rasulullah. Kalau ikutkan, kalau kita tengok kat situ, satu keluarga dia Rasulullah celakakan. Satu keluarga dia Rasulullah kata tabat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya dia dan family dia memang disebutkan dalam Al-Quran, tidaklah menampakkan simpatinya di situ, bahkan kita ambil pengajaran. Meninggalnya itu yang orang kata meninggal orang yang tak baik ni, apakah boleh kita bergembira ataupun tidak boleh kita bergembira. Ada pandangan yang kata boleh sekiranya kita terselamat daripada kezaliman mereka. Sekarang ni balik pada kes kita, kalau dalam kes Elizabeth ni kita nak kategorikan dia macam mana? Macam tu persoalan dia. Apakah dia dalam kategori yang kita nilai memberikan kesan yang besar kepada negara, menghentikan ke ataupun menyebabkan Islam tu terjejas sendiri, ataupun dia adalah orang yang tidak melawan Islam, memberikan ruang kepada Islam. Sebenarnya perkara ni juga pada saya agak balance, agak susah juga. Dia dalam dalam dia punya pemerintahan tu berlakunya penjarahan, macam diorang sebut tadi, penjajahan dan sebagainya. Itu sikap kita adalah satu sikap yang jelas. Maknanya dia pada zaman dia memang berlaku sedemikian. Kita ambil iktibar bahawa meninggalnya dia adalah setelah selesai pada zaman-zaman yang telah dia lalui. Tapi mungkin juga pada pandangan mereka yang tinggal di tempat di mana dia memerintah, maknanya di Britain itu sendiri, ada ruang bagi Muslim untuk hidup ke barangkali lah. Kalau ada kebaikan dia, maka orang yang di sana mungkin dia boleh maknanya tidaklah terlalu tak menzahirkan sama ada nak terlalu bersedih ke ataupun nak terlalu bergembira sangat dengan kematian tadi tersebut. Komen doktor kata orang yang memusuhi Islam kita tak perlu bersedih kan. Maksudnya kita boleh bergembira pun. Jadi ada komen Ustaz, doktor yang mengatakan seolah umat Islam tu seolah-olah dia miskin simpati. Dia punya wording dia tu. Perkataan Muslim ni, orang Islam ni, orang kata miskin simpati. Dia tak simpati langsung. Walhal dia dah meninggal pun, dia mungkin dah terima pun balasan dia. Jadi apa komen doktor terhadap kenyataan tu? Saya kira nak kata miskin simpati itu tidak wajar istilah tu dilahirkan. Tak wajar. Kerana maknanya istilahnya ataupun pendirian kita jelas. Kalau seorang yang zalim tu terkenal dengan kezaliman, dia meninggal, dia tidaklah sampai kita terlalu bersimpati tu. Pada saya satu pendirian yang tak kena juga. Kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay kan, maknanya orang yang sangat memusuhi Islam. Rasulullah bersedih, tak adalah nak katakan Rasulullah bersedih sangat, tapi Rasulullah maknanya memberikan juga selimut ataupun diberikan juga last kali permintaan dia dan sebagainya, walaupun Umar marah begitu. Tetapi pendiriannya jelas, maknanya tidaklah terlalu bersimpati. Tak kita kategorikan sebagai Rasulullah ni miskin simpati ke, dia dah meninggal, tak juga. Rasulullah pun tahu dah dia akan dibenamkan dalam neraka ke, Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab dan sebagainya.
tetapi maknanya pendiriannya jelas, agar neutral juga, tidak terlalu bersimpati begitu, dan mengingatkan kepada kita apa yang sebenarnya yang paling penting adalah kehidupan kita ni tadi. Belajar daripada sejarah itu sendiri, apa yang berlaku pada zaman dia, apa yang haknya sepatutnya dia sepatutnya dihormati, macam mana Rasulullah menghormati jenazah Yahudi dan sebagainya. Itulah hak-hak yang kita boleh berikan juga kepada dia, tapi dalam masa yang sama bukanlah kita ni terlalu bersimpati, kerana apa yang pernah berlaku pada zaman dia tu juga adalah perkara yang sepatutnya kita ambil pelajarannya lah. Okey, baik. Tadi kita bercakap mengenai soal individu kan. Sikap kita sebagai individu terhadap kematian seorang individu bukan Islam. Jadi saya nak balik kepada sudut sebuah negara. Okay. Pada hari ini Doktor, ada juga kita pun dah faham tadi saya cakap mengenai British ni sebenarnya dia menjarah ataupun menjajah negara kita ni dengan membunuh, menjajah dan sebagainya. Tapi ada juga orang kata dari sudut pandang kata sebenarnya British lah yang beri kemerdekaan kepada negara kita ni. Kalau lah Ratu Elizabeth tu sendiri tidak memberi kebenaran untuk Tunku Abdul Rahman di London tu, kita pun tak dapat mencapai apa yang kita dapat pada hari ini. Itu sebablah ada arahan hari ni, itu yang gempar hari ini, arahan untuk memasang bendera separuh tiang tu. Jadi kita ni sebenarnya dari sudut kita pun faham, kita pun baca sejarah, bukanlah naratif yang kita faham British tu yang menyelamat kita. Bahkan sebenarnya kemerdekaan kita tu adalah hasil daripada pengorbanan, orang kata usaha kerja keras nenek moyang kita mempertahankan negara ini. Jadi kat mana silapnya tu Doktor? Kat mana boleh macam mana orang kata macam mana boleh terjadinya fahaman sedemikian rupa, yang mana sehingga akhirnya seolah kita ni berkiblat kepada British lagi, masih lagi mengagung, menghormati British, yang mana kita pun tahu yang seperti tadi, dia dah menghancurkan atau mengubah pelbagai benda yang ada pada hari ini. Apa komen Doktor? Baik, yang ni pada pandangan saya, kalau kita tengok sebenarnya proses penjajahan yang berlaku pada negara kita ni memakan tempoh yang agak panjang, ratusan tahun. Bermula daripada 1511 lagi kan. Sekarang ni dah 2022. Mana hampir 400-500 tahun begitu. Dan apa yang ada dalam jiwa kita ni sebenarnya masih lagi terbenam dengan unsur-unsur yang telah diterapkan oleh penjajah. Kalau kita tengok hari ni pun ada orang lebih mengutamakan apa yang telah diajar dalam Islam, maknanya apa yang melangkaui apa yang telah diletakkan panduannya dalam Islam. Tengok pada hari ini, perjuangan yang dibawa banyak berkiblatkan masih lagi di sana. Walaupun kita berdua adalah graduan daripada sana, graduan daripada US, saya daripada UK, tapi maknanya jangan sampai maknanya baju yang dibawa tu masih lagi melekat dalam jiwa kita, sehingga kita tak boleh nak bezakan nilai-nilai yang sepatutnya kita dahulukan antara nilai Islam ataupun nilai yang sebenarnya datang daripada barat. Cara hidup kita, apa malu sangat ke kita nak menzahirkan ciri-ciri Islam ataupun apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Jadi kesan yang panjang tu kalau kita tengok pun dari aspek pendidikan, British dah lama dah tanamkan tentang pemisahan antara sekolah agama dan sekolah kebangsaan. Kemudian kumpulan-kumpulan yang elit yang tertentu ni dididik dengan pendidikan mereka tertentu, balik menjadi pemerintahan. Dia sebenarnya pada pandangan saya penjajahan itu masih lagi berterusan secara ideologinya. Yang ni dah jadi tak santai sangat dah. Secara ideologinya penjajahan tu masih lagi berlaku. Kita masih lagi tak membebaskan diri kita daripada cengkaman ataupun kaedah corak pemikiran tersebut. Tengok apa yang berlaku pada hari ini. Orang berfikir tak mengutamakan Quran dan hadis itu sendiri. Pada pandangan saya, kalau kita tengok pun orang kata, kalau orang boleh mengkritik sendiri apa yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis, menunjukkan apa yang ada dalam diri masyarakat kita, masih belum lagi kita tanamkan keislaman, jiwa keislaman yang betul, masih lagi terpengaruh. Kita rasa benda yang datang dalam Quran tu tak logik, ataupun kita rasa pendidikan Islam yang kita terapkan kat sekolah rendah tu terlalu banyak melangkaui apa yang sepatutnya. Macam-macam. Kalau kita tengok isu dia berasaskan juga daripada silibus ataupun berasaskan juga daripada pengaruh apa yang telah ditanamkan oleh pihak penjajah dahulu, sehingga mencairkan identiti kita dan kita terpaksa menanamkan semula identiti itu semua. Dan kalau kita tengok pun sebenarnya pada zaman Rasulullah unsur-unsur tu dah ada. Sebab tu kalau kita tengok ada beberapa elemen yang Rasulullah lihat itu ada ciri-ciri jahiliah, Rasulullah akan ingatkan terus.
inna fika imri'in jahiliyah. Rasulullah pernah cakap kepada seorang sahabat, bila mana dia mempunyai ciri-ciri, iaitu dia mengutamakan orang lain ataupun dia membezakan antara golongan hamba ataupun golongan elit ni ke golongan-golongan yang tertentu ni ke tadi, lalu Rasulullah kata engkau ni masih lagi ada ciri-ciri jahiliah. Sama juga dengan kita, kalau kita masih lagi ada ideologi mengutamakan pemikiran penjajah tersebut, maknanya kita masih lagi tak terlepas pun. Nah, balik pada isu tadi, isu yang bendera apa semua ni agak complicated sikit sebab dia melibatkan arahan pihak berautoriti. Jadi kita sebagai rakyat tu sendiri, dari satu pihak sebenarnya kita seharusnya mentaati pemerintah tu dalam satu bahagian, tapi dalam masa yang sama adalah kita memberikan kefahaman kepada masyarakat bahawa jiwa masyarakat ni mesti dibebaskan lagi daripada pemikiran-pemikiran yang mencengkam, ideologi liberal yang datang, yang menolak ataupun apa kita nak cakap, merasakan wanita ini akan merasa lebih rendah tanpa Al-Quran itu. Maknanya dengan Al-Quran akan merasakan wanita ni macam ketinggalan, kolot kalau kita tengok kan, dengan penampilan. Okay, Ustaz bila cakap pasal wanita tadi ni pun Ustaz cakap pun nampak buku kat atas. Saya teringat tadi Doktor, bila viral juga hari ni katakan Datuk Elizabeth ni keturunan Rasulullah. Jadi kat sini ni okey, kebetulan doktor pun dah cakap pasal wanita. Jadi adakah kalau kita tengok pun bagaimana Datuk Elizabeth tu dilayan, upacara pemakaman ni pun wow kan. Memang wow sungguhlah kan. Jadi adakah ciri-ciri Datuk Elizabeth tu juga dikatakan mulia atau macam mana? Apakah sebenarnya dia masukkan mulia itu sendiri dari sudut ke wanita tu? Baik. Ini dah kebetulan alang-alang sebut tentang kemuliaan wanita. Saya pun promote dah sikit. Kebetulan kita telah pun terbitkan tuan-puan, iaitu buku mengenai 40 hadis tentang kemuliaan wanita, yang mana kalau tuan-puan perhatikan di sini ada dihuraikan di dalam ini mengenai tentang hadis-hadis yang mengangkat kedudukan wanita. Asalnya sebelum saya cerita tentang Elizabeth tu balik, kita tengok sebenarnya ada ideologi yang moden ni tadi merasakan sebenarnya hadis-hadis Nabi ataupun Rasulullah tu sendiri dikatakan merendahkan kaum wanita. Rasulullah banyak memberikan sekatan kepada kaum wanita. Kalau kita kembali melihat kepada hadis-hadis Rasulullah, sebenarnya Rasulullah lah yang membebaskan wanita daripada cengkaman kerendahan yang diletakkan oleh kumpulan jahiliah. Sama juga sekarang kalau kita tengok, sebenarnya ideologi barat ni pun berubah-ubah. Dia kata dia nak bebaskan wanita, ditanggalkan pakaian wanita. Apakah kemuliaan wanita dengan sedemikian? Dengan tidak berpakaian sedemikian dan sebagainya, itu sebenarnya bukan meletakkan tahap wanita dengan tahap yang lebih baik. Merendahkan wanita itu sendiri. Dan kalau saya teringat IR Lokman kita kan, yang punya idea, dia kata salah satu industri yang dipelopori oleh pihak barat adalah industri pornografi. Pornografi itu tadi. Dan kita tak dengar pun suara-suara daripada kumpulan liberal ni tadi melawan ataupun memperjuangkan manipulasi hak wanita ni tadi. Tapi macam mana dia orang kata dia orang memperjuangkan hak wanita, dalam masa yang sama dia pun tak melawan industri pornografi dan sebagainya yang menjatuhkan wanita itu sendiri. Balik pada buku ni tadi, bagaimana Rasulullah mengangkat wanita, meletakkan wanita pada kedudukan yang tinggi, menjaga kemuliaan wanita daripada anak perempuannya, peranan isterinya, ibunya, semua diletakkan dan disusun, digarapkan dalam buku ini bagaimana Rasulullah SAW mengangkat keturunan wanita. Dan apakah wanita ni dianggap mulia dengan nasab dia? Disebut balik tadi pada soalan Elizabeth tu tadi, sebenarnya nasab ini tidak boleh menjamin pun sebenarnya kemuliaan, walaupun sebenarnya ada orang mengangkat dia ni mulia disebabkan kerana keturunan, tetapi Rasulullah dalam sebuah hadis pernah berpesan kepada kaum kerabat dia sendiri bahawa nasab ini tidak menjamin sesuatu pun pada hakikatnya. Yang membezakan kita, ini tingginya Rasulullah tidak mengikat nasab tu sebagai puncak kemuliaan seseorang, tetapi amalan seseorang tu sendiri. Apa gunanya dia mengaku aku ni keturunan Nabi, sambil dia mengaku keturunan Nabi, tangan tengah hisap okok, katakan macam tu. Jadi tak kena juga, bukan itu kemuliaan dia. Apa guna dia kalau dia kata aku ni keturunan Rasulullah dan sebagainya, tapi kita tengok dia melakukan perkara yang tak elok, solat pun tak jaga dan sebagainya. Balik pada isu Queen Elizabeth tu tadi, yang ini sebenarnya dah dikaji dah pun, ataupun saya tak tahu sebenarnya daripada mana datang sumbernya, tetapi dakwaan yang menafikan pun telah ada, yang menafikan bahawa Elizabeth ni ataupun yang keturunan yang menyatakan dia bahawa dia adalah keturunan daripada keturunan Rasulullah adalah satu dakwaan yang tidak boleh dibuktikan ataupun mungkin tidak betul
pun. Jadi yang pertama dah tak boleh nak sabitkan pada Rasulullah dah. Yang tu nak kata kemuliaan dia pada Rasulullah pun dah tak terbuktikan. Yang keduanya sejauh mana dia memberikan kesan kebaikan dia, amalan dia. Sebenarnya kebaikan ataupun amalan kita ni lah yang meletakkan kita pada tahap yang lebih tinggi. Even tindakan dia pada hari ini yang sebelum ketika hayat dia pun tak membuktikan dia pun keturunan Rasulullah dengan membunuh umat Islam sebagainya. Itu pun sebenarnya telah menyanggah pada pendapat yang semikian tadi kan. Jadi bila doktor pun dah promote buku ni, jadi saya rasa saya pun nak bagi hadiah lah kepada supporters kita ni kan. Betul. Saya rasa kita kita nak bagi penghargaan. Ini tanda penghargaan kami kepada 5 orang viewers kita yang boleh beri komen di video ni. Di bawah tu kami akan pilih 5 komen yang terbaik, dan kami akan bagi hadiah ni secara percuma 40 hadis kemuliaan wanita berserta dengan tanda tangan doktor. Boleh doktor? Boleh. Okey, kejap lagi saya minta tangan. Nanti kita akan post kepada 5 komen yang terbaik, insyaAllah. Jadi doktor, kita sekejap saja dah dekat 20 minit doktor. Perbincangan kita sangat baik. Kalau boleh nak sejam ni perbincangan ni, tapi masa kita terhad. Jadi kat sini kita boleh kita concludekan lah bagaimana sebenarnya kemuliaan umat Islam tu adalah pada dia merasa izah terhadap Islam. Betul. Bagaimana dia tidak tidak tunduk kepada musuh Islam tu sendiri. Betul. Kalau boleh saya tutup perbincangan kita dengan ayat suci Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Mujadilah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Allah SWT kata apa? Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak untuk mengasihi atau menghormati orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun dia tu bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara kamu ataupun ahli keluarga kamu. Semoga itu sedikit sebanyak mengkonkludkan ataupun mensimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah, setakat itu saja. Teruskan sokongan anda. Tekan like, comment, share and subscribe. 4 perkara tu. Kita jumpa lagi di next episode. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangi Malaysia, dulu hidup